Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Asif dari kumpulan Darwinisma yang terdiri daripada 6 orang kumpulan ingin membentangkan tajuk khas kami, iaitu kesedaran masyarakat tentang makanan halal dalam kalangan belia ataupun remaja. Pengguna Muslim merupakan penggerak utama dalam perkembangan industri halal di negara ini. Ia selari dengan populasi umat Islam di negara ini yang semakin meningkat. Namun, ia banyak bergantung kepada sikap masyarakat itu sendiri dalam konteks keprihatinan mereka terhadap status halal haram sesuatu produk. Sikap prihatin perlu ada pada setiap pengguna Muslim. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya mereka perlu tahu kandungan bahan dalam makanan yang dimakan dan produk yang digunakan itu adalah halal. Antara cabaran bagi umat Islam khususnya adalah kesan globalisasi dan perkembangan teknologi makanan di negara ini. Pelbagai jenis makanan yang diimport dari luar negara, misalnya Korea, Jepun, menyebabkan segelintir daripada kita kurang ataupun tidak kisah langsung berkaitan aspek halal terhadap produk makanan. Kemudian bermulalah tercetusnya berita di mana beberapa produk yang viral itu mempunyai kandungan yang tidak halal lah, logo halal palsu lah. Jadi, jelas dekat sini bahawa perbuatan sesetengah pihak adalah hanya ingin mengambil keuntungan sahaja. Jadi, kita sebagai pengguna, adakah kita cakna akan permasalahan sebegini? Apakah objektif yang ingin diperolehi daripada kajian ini? Yang pertama ialah untuk mendapat gambaran awal bahawa sejauh mana tahap kesedaran pengguna pada masa kini berkaitan status halal makanan. Ini bertujuan kami dapat menyelidiki terlebih dahulu sedikit latar belakang kajian sebelum mengkaji dengan lebih dalam lagi. Seterusnya, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran pengguna Muslim dalam membeli produk yang berada di pasaran. Hal ini kerana kami dapat mengemukakan beberapa cadangan bagi mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesedaran golongan belia pada masa kini. Di akhir kajian pula, golongan belia dapat meningkatkan pengetahuan umum berkaitan status halal makanan yang dimakan seharian. Kita beralih pula pada lokasi kajian. Kajian ini dilakukan secara atas talian dan disasarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi di sekitar Negeri Sembilan. Ini bertujuan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 serta dapat mengamalkan dan mematuhi prosedur operasi standard SOP di mana sahaja kita berada. Skop kajian ini pula berpusatkan untuk mengkaji pengetahuan dan juga kesedaran tentang pengambilan produk makanan halal dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Rata-rata di pasaran Malaysia sudah banyak terdapat produk yang mempunyai status halal, akan tetapi adakah golongan belia ini menyemak terlebih dahulu produk makanan yang ingin dibeli mempunyai status halal yang sah ataupun tidak? Ketahui selepas ini. Definisi halal. Halal dari frasa dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang Islam meliputi aspek perdagangan. Untuk disebut istilah halal atau apa-apa terma lain yang boleh digunakan untuk menunjukkan halal dimakan oleh orang Islam sebagai makanan yang disebut untuk makan. Makanan halal tidak berpunca daripada bahan yang mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang diharamkan kepada orang Islam oleh undang-undang Islam, termasuk haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Ia juga tidak mengandungi apa-apa bahan yang dianggap tidak suci dalam undang-undang Islam. Makanan halal juga disediakan, diproses dan dikilam menggunakan peralatan dan perkakas yang bebas dari kotoran seperti ditarifkan dalam Islam. Pada peringkat penyediaan, pemprosesan atau penyimpanan mestilah tidak bersentuhan maupun disimpan berhempiran dengan apa-apa jenis makanan atau bahan yang dianggap tidak suci dalam undang-undang Islam. Seterusnya, mari kita lihat maksud haram dari sisi Islam. Haram bermaksud tidak dibenarkan atau dilarang pengambilannya dalam Islam. Haram juga antonim kepada perkataan halal atas sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Kajian ini amatlah penting pada masa kini memandangkan tahap kesedaran masyarakat umum dan umat Islam khususnya terhadap status halal makanan masih di peringkat sederhana. Para pekaji telah menjalankan kajian dan mendapati hasilnya masih ramai lagi rakyat Malaysia sama ada yang beragama Islam atau tidak masih kurang memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan halal dan thayyiban. Makanan yang baik bermaksud bahan berasaskan tumbuhan dan haiwan yang digunakan oleh makhluk hidup untuk membekalkan tenaga dan nutrisi. Seterusnya, dengan adanya konsep makanan halal dan haram ini adalah untuk memelihara 5 perkara asas dalam maqasid syar'iyah, iaitu untuk memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan. Dan juga Islam telah membahagikan 3 kategori makanan, iaitu makanan halal yang kita boleh tengok ciri-cirinya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah makanan syubhah, iaitu yang diragui.
Seeloknya sebagai umat Islam kita elakkan pengambilan makanan yang syubhah supaya tidak terjerumus kepada perkara yang haram. Dan yang ketiga adalah makanan yang haram, iaitu makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Katsir dan As-Sabuni, halal yang thayyiban itu adalah memberi maksud kepada halal, iaitu semua yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan thayyiban yang membawa maksud kepada semua yang baik, sesuatu yang baik dan tidak membahayakan akal dan tubuh badan seorang manusia. Jadi sebagai umat Islam haruslah kita menitik beratkan tentang pengambilan makanan yang bukan sahaja halal tetapi thayyiban sebagai makanan harian kita. Seterusnya kita beranjak ke metodologi kajian. Kajian ini merupakan suatu kajian kuantitatif berbentuk tinjauan yang telah ditumpukan terhadap remaja yang bergelar mahasiswa di sekitar Negeri Sembilan. Kajian ini telah melibatkan 122 orang mahasiswa yang dipilih berdasarkan persempelan rawak. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan medium Google Form dan telah diedarkan kepada responden pada bulan November 2021. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan tentang analisis dapatan kajian kami. Jadi, sedikit latar belakang mengenai tentang kajian kes kami. Dapat kita lihat hari ini, remaja semakin lupa dan alpa berkenaan tentang isu makanan halal dan haram. Jadi, kami tertanya-tanya, adakah remaja pada hari ini telah tahu dengan jelas berkenaan tentang konsep makanan halal dan haram? Jadi persoalan yang timbul dalam benak fikiran kami telah menyebabkan kami sekumpulan telah bersetuju untuk melakukan kajian tentang kesedaran remaja berkenaan tentang isu halal dan haram dalam kehidupan mereka. Jadi berdasarkan paparan skrin yang telah kami tunjukkan di sini, dapat kita lihat bahawa majoriti responden telah memahami dengan jelas berkenaan tentang konsep halal dan haram. Namun terdapat juga beberapa orang responden yang masih tidak tahu berkenaan tentang konsep halal dan haram. Mungkin segelintir masyarakat yang tidak tahu mengenai isu halal dan haram ini akan memberikan kesan di masa hadapan, kerana seperti mana yang kita tahu, generasi muda adalah pemangkin kepada masa hadapan negara kita. Berikut adalah beberapa faktor yang telah menyebabkan berlakunya isu tentang kesedaran halal dan haram dalam kalangan remaja. Yang pertama, pengguna masih lagi tidak dapat memahami tentang konsep makanan halal dan haram. Konsep ini ibarat asas kepada pemahaman tentang isu halal dan haram ini. Apabila masyarakat kurang faham tentang isu halal dan haram ini, maka ia mungkin akan menyebabkan timbulnya salah faham berkenaan tentang status makanan tersebut. Selain itu, pengguna juga tidak dapat membezakan di antara logo halal yang sah dan juga logo halal tiruan. Ia akan menyebabkan pengguna ragu-ragu untuk membeli produk tersebut disebabkan oleh banyaknya logo halal yang datang daripada pelbagai negara ke dalam negara kita, menyebabkan pengguna masih terkeliru dan ragu-ragu. Seterusnya, responden kurang cakna berkenaan tentang isi kandungan makanan yang telah mereka beli. Contohnya isu baru-baru ini, chocolate rice yang telah menjadi perhatian ramai apabila ramai remaja mula membeli produk tersebut walaupun makanan tersebut masih tidak diketahui statusnya adakah semada halal ataupun tidak. Tapi setelah diselidiki, produk tersebut tidak mempunyai sejarah halal jakim kerana terdapat sebahagian produk tersebut yang mempunyai alkohol dan juga ekstrak khinzir. Namun terdapat juga produk tersebut yang halal dimakan kerana tidak mempunyai bahan-bahan yang syubhah. Disebabkan oleh responden yang tidak mengambil tahu berkenaan tentang isi kandungan makanan tersebut telah menyebabkan ramainya remaja telah tersalah beli produk coklat tersebut yang mempunyai ekstrak khinzir dan alkohol dan telah menyebabkan mereka terjebak dengan makanan yang tidak halal. Apakah implikasi daripada isu ini? Yang pertama, statistik remaja Islam yang mengambil makanan haram akan semakin meningkat kerana remaja tidak lagi merasakan bahawa isu tentang makanan halal dan haram ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Seterusnya, pencorakan sahsiah dalam kalangan remaja juga akan semakin terjejas kerana makanan syubhah akan memberikan kesan mendalam ke dalam jiwa dan diri seseorang itu, seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang menerangkan tentang pentingnya seseorang individu itu untuk makan daripada makanan yang halal dan bersih.
Hati yang kotor dan telah dicemari dengan makanan yang haram akan menyebabkan diri kita sukar untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kesihatan kita juga mungkin akan terjejas kerana pengambilan makanan yang haram akan memberikan kesan yang mendalam kepada tubuh badan kita. Contohnya, arak merupakan salah satu makanan yang telah diharamkan oleh Allah SWT kerana ia akan memberikan kesan kepada hati kita. Alkohol akan memusnahkan sel-sel di dalam hati kita dan boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti hepar-alkoholik. Jadi, apakah cadangan untuk mengelakkan isu ini daripada terus berleluasa? Yang pertama, pihak kerajaan sepatutnya memperbanyakkan lagi program-program kesedaran berkenaan tentang makanan halal untuk para pengguna. Program ini sepatutnya memberi perincian yang lebih mendalam supaya isu ini dapat kita fahami dengan lebih teliti. Selain itu, pihak kerajaan juga sepatutnya memperketatkan lagi berkenaan tentang undang-undang yang berkaitan tentang makanan halal dan haram. Pemberian sedia halal dan status halal sepatutnya diperketatkan dan pemberian sedia halal secara sewenang-wenangnya, contohnya melalui rasuah, sepatutnya dielakkan supaya masyarakat akan lebih yakin untuk membeli satu produk tersebut. Seterusnya kita pergi ke bahagian kesimpulan. Yang pertama, dapat meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan mengetahui status halal sesuatu produk. Yang kedua, dapat mengetahui tahap kesedaran golongan remaja terhadap status halal suatu produk pada masa kini. Dan yang terakhir sekali, semua pihak haruslah bertanggungjawab memainkan peranan dalam memulihkan tahap kesedaran masyarakat, terutamanya golongan remaja, kerana mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada orang yang lebih arif. Ini adalah lampiran gambar-gambar bukti bagi perbincangan kami. Yang pertama adalah sesi perbincangan bersama ahli kumpulan, dan yang kedua adalah hebahan borang tinjauan. Kami sebarkan link dalam status dan WhatsApp kepada kawan-kawan. Dan seterusnya soalan borang tinjauan, soalan-soalan yang kami letakkan di dalam Google Form yang kami sediakan. Itu sahaja.